So sekarang ni kita orang nak makan-makan dulu. Sekarang ni kita sarapan dulu sebelum kita gerak sebab dah lapar kan. So kita tunggu nanti. Tunggu dan lihat. So makanan dah sampai. Air kosong je guys. Dari kesihatan kita minum air kosong guys. Tu lah. Bye. So kita orang makan dulu sebelum kita orang gerak. Sebelum makan kita baca doa dulu. Okay. Cik Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jom makan. Okay. Gerak. Cik, gimana bang? So lepas ni kita terus bergerak ke destinasi. Okay guys, sekarang ni kita orang on the way ke Negeri Sembilan Ya, Negeri Sembilan. Kita nak kena museum apa benda? Kita nak pergi lembaga museum. Yeah. So kat sana kita orang nak tengok apa yang ada. So dah tak sabar. Okay guys, sekarang ni dah sampai ke apa? Lembaga museum di Seremban Negeri Sembilan. So kita orang nak salam tengok nampak tak apa? Tu ada rumah dia. Ada rumah dia, Tu Haziq. So sekarang ni kita dah masuk yang dalam ni. Okay, jom kita masuk. Tengok apa yang ada. Okay, so ni pembentukan Negeri Sembilan dah. Sultan dah. Tuanku yang di Pertua Agong. Siapa nama dia? Ni dia punya apa kata Zik? Sejarah pembentukan Negeri Sembilan. Yeah. Ada permulaan sampailah pembentukan sampailah kepada Raja-Raja Negeri Sembilan. Ya. Bendera dia. Jadi dia punya Negeri Sembilan. Ada 3 warna, merah, hitam dan kuning. Tu boleh baca ni. Merah sebab penjajah Inggeris. Hitam sebab datuk undang-undang semua lembaga, dan kuning sebagai lambang raja. Ni dia punya daerah-daerah kat Negeri Sembilan. So ni ada Seremban, Kuala Pilah, Tampin, Jempol, Jelebu. Tapi sekarang kita orang kat Negeri Sembilan. Okay, so sekarang ni sejarah pembangunan museum. So ni museum ni dikuburkan pada 1953. So sampailah sekarang 2020. So ni 2004 ni kiranya dalam masa sampai sekarang ni dah ada buat perubahan lah. Perubahan dari masa ke semasa lah. So berlanjut kita tengok dalam lah. So ni, korang kan tahu ni? Ni batu. Batu je. So ni adalah tapak megalitik pangkalan kempas. Apa benda tu? So benda ni tertulis masa zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dia ada inskrip isyarat. Dia dah. So ni koleksi zaman British kalau korang boleh tengok. Nombor 1 mana nombor 1? Nombor 1 ni Daching. Lepas tu nombor 2 Mata Biliung. Apa yang anda nampak di sini adalah senarai. Senarai Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dekat sini ada melewar, Haji Hitam. Yang gambar macam ini maksudnya adalah sebab tiada gambar orang-orangnya. Ya. Ada Tuan Lim, Tuan Iman dan kini ada gambar.
So yang sampai sekarang lah kan. So tengok muka dia Rafael. Ialah yang terkini Sehingga terkini. So dia dari 2018 hingga sekarang nama dia Tuanku Munawir. Moga dipanjangkan umurnya. Yes, Tuanku Mukhris Ibn Al-Mahrum, Tuanku Munawir. Munawir nama bapak dia tu. Nama dia Mukhris. Dekat sini ada radio. Lepas tu ada buku nampak tu. Speak Malay. Cakap Melayu lah. Daripada University of London Press. Pinggan dia. Memang nampak dia punya hiasan tu. Hiasan zaman dulu-dulu. Oh, semua kangkung Sini pula ada mesin proses tembakau. Nampak dulu pun orang dah cipta mesin lah. Tapi masih pakai tangan. Dia punya tu, minum lagi. Mesin kukur kelapa. Dikatakan mesin ini berusia 136 tahun ni. Lama guys. Kalau sekarang pada kelapa kan? So ni radio ni kalau korang ada kat rumah kau simpan macam jadi barang antik tau. Oh, nak naik atas. Welcome. Ada apa kan? So atas macam ni lah. Kita tengok apa yang ada kat atas ni sebab saya pun tak tahu apa yang ada kat atas tu. Memang betul-betul kat rumah kampung. Wow. Ada apa benda ni? Ini macam beras. Ni mungkin tempat beras tu lah guys. Kiranya padi kan? Padi. Tahu padi atas ni, lepas tu beras jatuh. Mungkin lah. Macam tu lah. Tapi ni bersih kayunya. So guys, tadi kita orang dekat bawah, sekarang ni kita orang dekat bahagian atas. Ada banyak lagi tempat sebenarnya, tapi kita tak tahu nak pergi mana. Tapi guard tu suruh naik atas. Tak tahu apa kat sini, jom kita tengok.
Terjumpa pula. Okay, so kan, ni diorang punya lukisan lah. Kiranya macam ni, diorang gambarkan gambar dulu sini lah. Lukisan dia ni, diorang tengah membawa bunga telur. Masa perkahwinan lah. Sebenarnya. Ni kan, mana ni gambar dia? Inilah Museum Diraja. Nampak ni Museum Diraja. Kau nampak ni Kebanggaan Negeri Sembilan. Nampak? Ni Istana Seri Menanti. Istana Seri Menanti. Sumpah cantik. Lukis ni. Lukis ni. Kau main ni. Kampung lah. Kampung ni. Zaman sekarang tak ada macam ni. Zaman sekarang kita dengan dipenuhi dengan ni. Okay. So kita tak dapat zaman dulu lagi. Dekat ruangan ni memang banyak, hanya tempat lukisan saja. Memang banyak lukisan yang korang boleh tengok. Nampak ni semua dilukis, bukannya gambar. Nampak ni lukis. Memang kualiti dia cantik lah. Yang ni dilukis oleh Lee Ki Seng. So ini adalah merupakan tempat ataupun situasi di mana pengantin makan beradat mengikut sistem adat berpatih Negeri Sembilan. So tu ada pelamin, tu pengantin dan makanan. Apa yang seronok je, pada zaman dahulu mereka makan secara bersila. Ini adalah peralatan perang semasa zaman Portugis ataupun senjata perisai Portugis. So kita boleh nampak ini dia punya helmet, topi keselamatan dia. Yang tu tak ada pistol, cemeti, cemeti juga ada sekali senapang dia orang. Ni zaman dulu lah. Nampak dia punya ni. Apa nama dia? Cemeti ni. Ush, dahsyat. Dia punya helmet pun dahsyat. Istana Ampang Tinggi. Okay guys, tempat ni kita tak dapat masuk sebab dia tengah buat flight pilih. So nak baca apa yang tak okey. So kita tengok di luar lah. Ya. Guys, ni meriam. Ni meriam zaman dulu kalau perang. So ni Bahasa Melayu meriam, bahasa Inggeris cannon. Mana guna dulu tu? Guna dia macam ni lah. Ni buka, masukkan peluru, boom. Kau hati guys. Kalau tengok rumah dia guys, berbeza lah tengok bumbung dia. Memang Thailand lah. Inilah seni bina orang Negeri Sembilan. Korang nak tahu lah. Ya. Bumbung dia berlainan. Adat berpatih. Ini adalah contoh rumah Negeri Sembilan. Nampak ni. Boleh nampak dia punya ukiran kayu dia tu. Nampak? Memang teliti. Cantik So dekat bawah ni ada barang. Diorang tengah renovate. Yang tu ada sampan. Sampan ni perahu. Perahu dia. Perahu pun berbentuk Minangkabau. Nampak tu? Dia punya tajam. Museum Lembaga Seremban. So tadi dalam dia macam-macam ada. So memang best lah. So kalau korang nak pergi, korang akan datang sini. So lepas ni kita nak cari museum lain pula. Sebab museum ni dia tentang sejarah Negeri Sembilan. Macam mana tubuhnya Negeri Sembilan. Lepas tu apa terjadi. Semua ada lengkap lah. So
Korang nak tahu, korang kena pergi kan. Jangan malu lah, masuk pun percuma guys. Cuma dia buka hari Selasa hingga Jumaat. Hingga Jumaat. So Isnin dia tutup. So dia buka Selasa hingga Jumaat. So datang beramai-ramai, masuk percuma. So sekarang kita orang tengah cari kedai makan sebab sekarang dah tengah hari dah. Kita rancang nak pergi museum lain, tapi museum lain sayangnya tutup. Nak buat macam mana? So kita orang nak cari kedai makan. Stay tune. Okay, so kita orang dah jumpa lah kedai yang kita orang nak makan. Tapi kita orang tak ada makanan. Kita orang ada cendol special Dan coconut shake special. So harga ni RM3.50. Ni RM4. Ya, RM4. So tu lah kedai dia, nampak apa kedai dia tu, benda tu. So korang boleh datang lah kalau nak makan cendol ke apa, terbaik lah. Tapi kita orang terorder bungkus, so dia bagi macam ni lah. Kalau bukan dia macam bekas biasa lah. Sebab kita orang terorder bungkus, so kita orang kena try-kan. So guys, kita rasa dulu. Berapa bintang lah bagi? 5/10 lah. 5/10 5/10. Apa yang specialnya dalam coconut shake ni? Special ni coconut shake ni, dia tambah aiskrim je. Nampak ada aiskrim vanilla, kita topping dia. Nampak ni. Yang lain tu biasa je. Dekat mana-mana kedai pun boleh jumpa coconut special. Berbaloi lah, harga RM4. Terbalik. Oh, baloi lah? Selamat wish. Padu lah? Badu. Okay, sekarang ni kita rasa cendol special lah. Kita kacau-kacau tu. Warna dia wish kerliu lah mata. So apa yang specialnya sama je macam tadi. Dah ada aiskrim vanilla, boleh dapat kat mana-mana. So harga dia RM3.50. Boleh lah kita rasa aiskrim dia. Aiskrim dia aiskrim vanilla. Okay. Rasa dia punya vanilla. Dah. Padu rasa dengan aiskrim dia dengan dia punya sekali ni macam ni. Nampak menyelerakan. Memang sedap. Berbaloi lah. RM3.50. Tapi sebab cawan ni, kalau korang nak beli jangan tersalah beli lah. Macam kita orang kita ambil bungkus. Kita bagi cawan. So sebenarnya kita orang kat tepi pantai ni. Sebab kita orang cari kedai makan yang terbaik dekat dengan tempat kita orang tu. Soalnya tempat makan yang terbaik, cendol dengan coconut shake yang tak terbaik sangat tapi not bad lah, boleh lah. So kalau ni tadi hasil bagi 5/10, yang ni saya bagi 4.5/10. Sebab dia tadi ada jagung, ada kacang atau macam biasa. Tapi saya tanya special dia letak aiskrim je. So macam aiskrim, so kita try lah. Macam tu rasa. Tapi korang boleh lah. So ada banyak makanan, ada popok leko, ada goreng pisang, ada goreng-gorengan semua. Tapi cuma kita orang rasa manisan, sebab orang kata rasanya manisan power. So kita orang try lah. So korang boleh datang lah. Actually kita orang sebenarnya nak cari tempat lain, tapi kita orang nak rasa macam feel tepi pantai kan. So kita orang pergi sini lah, tak jauh pun, pantai Teluk Kemang. So kita orang makan ni. Boleh datang, boleh cuba-cuba. Yo, what's up. So sekarang ni kita orang dekat pantai Teluk Kemang. Kita orang pun tak tahu nak pergi mana lah lepas ni. Semua tempat dah pergi lah, museum dah pergi, apa, makan semua pun dah pergi. Makan pun dah makan, dah kenyang. So jadi kepada korang, jangan pergi mana-mana, teruskan menonton video ni sampai habis. Sebab kita ada banyak lagi tempat-tempat menarik yang kita nak tunjuk. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Teruskan menonton video ini. Bye. Ciao. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke destinasi yang seterusnya.
iaitu Muzium Perang. Muzium Perang ini merupakan kubu pertahanan tentera Jepun setelah berjaya menaluki tanah Melayu. Kubu perang ini dilengkapi oleh pejabat, penjara, tandas, lorong bawah tanah, alatan tentera dan lain-lain lagi. Jom kita masuk. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on, baby. Hai. Pada awalnya, kubu pertahanan ini merupakan kubu pertahanan tentera British. Kubu ini dibina pada tahun 1930 dan siap pada 1937. Pada tahun 1942, tentera Jepun telah merampas kubu ini dan sepenuhnya dikuasai oleh tentera Jepun. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Sekarang kita berada di lorong bawah tanah. Lorong bawah tanah ini merupakan tempat penyimpanan senjata bagi tentera Jepun. Jadi jom kita masuk dan lihat. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Ini merupakan lorong rahsia bagi tentera Jepun. Jika anda masuk ke dalam lorong ini, anda dinasihatkan untuk tidak berpatah balik. Itu saja pesanan ringkas. The night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No. Saya nak pesan kepada anda semua agar menjaga kebersihan alam sekitar. Buang sampah ke dalam tong sampah. Itu saja. Moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Yang saya tahu muzium ni orang kata berhantu. Lebih kurang dengar macam tu lah. Tapi suasana dia sangat suram jugalah. Kira memang memberikan pengalaman yang menyeramkan untuk kita kat sini. Tapi apa yang kita boleh dapat, banyak sejarah-sejarah tentang peperangan yang berlaku di zaman dahulu yang perlu kita tahu. Muzium perang ini mengandungi keluasan 20 ekar kaki persegi. Jika anda pergi ke muzium perang, berhati-hatilah. Ini merupakan senjata yang digunakan oleh tentera Jepun untuk menembak segala kapal yang membahayakan. Jika anda tercari-cari makanan halal di kawasan muzium perang, anda boleh dapatinya di restoran Nasi Kandar Astana. Apa lagi, jom kita masuk. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time. Jika anda pergi ke muzium perang dan tercari-cari di manakah stesen minyak, di sini anda boleh dapatkan. Stesen minyak ini terletak berdekatan 500 meter dari muzium perang. Okey, jom.
Assalamualaikum dan hai semua. Okey, baik. Kali ni kita berada di Bandar Kuala Terengganu yang terletak kira-kira lebih kurang 15 km daripada lapangan terbang Sultan Mahmud. Okey, baik. Destinasi kita adalah Jambatan Angkat Kuala Terengganu atau lebih dikenali sebagai Kuala Terengganu Drawbridge. Okey, bagi para pengunjung yang ingin menaiki ke dalam bangunan drawbridge ini, okey, kita perlu parking terlebih dahulu di tempat parking kereta di bawah. Okey, kemudian kita akan berjalan kaki untuk memasuki pintu utama bangunan drawbridge ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya berada di dalam bangunan drawbridge. Okey, ini di level bawah dia. Sekarang saya akan bawa anda semua ke level atas. Jadi, ikut jom. Okey, sekarang saya berada di tingkat atas drawbridge. Okey, di sini terletak satu pintu drawbridge manakala kami ada juga di sana. Jambatan Angkat Terengganu atau lebih dikenali sebagai Kuala Terengganu Drawbridge ini merupakan drawbridge yang pertama dibina di Malaysia dan Asia Tenggara. Ia mula dibina pada 2014 sehingga pertengahan 2019 dan mula dibuka pada 1/8/2019. Selain daripada mempunyai pemandangan yang menarik, di sini juga menyediakan pameran peralatan-peralatan untuk membuat songket seperti bekas bara, pakan, kek tumpah dan banyak lagi. Kos yang dikenakan hanya RM5 Malaysia menyebabkan ramai pengunjung yang memilih drawbridge sebagai satu destinasi yang wajib dikunjungi. Tingginya 12.5 meter dari aras laut yang memberi peluang kepada kita untuk melihat pemandangan Bandar Kuala Terengganu dan muara utara yang terletak di seberang kaki. Bukan itu sahaja, bagi melihat pemandangan drawbridge daripada bawah, saya memilih untuk menaiki bot penambang yang hanya mengenakan cas sebanyak RM5 sahaja. So, apa tunggu lagi? Jom kita melihat keindahan pembinaan drawbridge.
Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di Taman Tamadun Islam yang merupakan tempat pelancongan Islam bagi setiap pengunjung di sini. Okey, jom kita tengok lebih lanjut. Taman Tamadun Islam adalah sebuah taman tema yang mengetengahkan keunggulan seni warisan dan seni bina Islam dari seluruh pelosok dunia yang terletak di Pulauan Man, Kuala Terengganu yang sebelum ini dianggap tidak berpenghuni dan dipenuhi hutan nipah. Taman tema ini merupakan salah satu projek pembangunan ekonomi wilayah ekonomi Pantai Timur. Taman tema yang mula dibina pada Mac 2005 bukan sahaja dikelilingi replika-replika masjid dari serata dunia, malah sebuah masjid yang juga mercu tanda baru Kuala Terengganu iaitu Masjid Kristal turut berdiri megah di situ. Pada awalnya, Islam bermula hanya sebagai satu komuniti terpinggir di tengah-tengah gurun di negara Arab. Ia merupakan agama yang ditakdirkan untuk mempengaruhi dunia melalui ketamadunannya. Dari lembah gurun Arab ini, cetusan tamadun Islam telah berkembang ke benua-benua di seluruh dunia dalam masa separuh abad setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Penyebaran Islam dengan cepatnya tersemarak dari Afrika hingga ke Eropah dan dari India hingga ke China. Okey, sekarang saya berada di Monumen Masjid Negara yang terletak di negara kita, Malaysia, dibina pada tahun 1965 sebagai tanda penghormatan terhadap Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Bumbung utama tersebut merupakan lambang payung diraja yang terbuka, manakala menaranya pula adalah payung tertutup. Okey, ini pula merupakan Masjid Patani yang berada di Thailand. Masjid ini dibina pada tahun 1954 semasa pentadbiran Masya Sarit. Masjid ini menyerupai reka bentuk Taj Mahal. Ia merupakan tumpuan utama penduduk Islam dan menjadi pusat untuk upacara keagamaan. Okey, ini merupakan monumen Masjid Sultan yang terletak di Kampung Glam, Singapura. Merupakan sebuah masjid yang terpenting di negara itu. Juga terkenal dengan kubah emas yang terletak di atas botol minuman yang didermakan oleh masyarakat setempat. Pada awalnya, Islam bermula hanya sebagai satu komuniti terpinggir di tengah-tengah gurun di negara Arab. Ia merupakan agama yang ditakdirkan untuk mempengaruhi dunia melalui ketamadunannya. Dari lembah gurun Arab ini, cetusan tamadun Islam telah berkembang ke benua-benua di seluruh dunia dalam masa separuh abad setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, cantik sungguh pembinaan di Taman Tamadun Islam ni ya. Sekarang kita dah tahu sedikit sebanyak sejarah di Terengganu. Apa kata kita tengok sejarah di Labuan pula? Jom. Wow, menariknya tempat bersejarah di Terengganu. Pada kali ini, mari ikut saya untuk menjelajah ke tempat bersejarah yang berada di Labuan. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few. Okey, sebelum kita menjelajah ke Menara Chimney yang tinggi tu, kita akan menunaikan solat Zuhur dahulu sebab dah masuk waktu kat sini. Kat sini masuk waktu 12.40 macam tu lah. Jom kita pergi ke surau.
akan makan tengah hari dia. Okay. Okay, nama jadi bismillah. Someday I looked at the mommy 캄캄했던 내일이 환한 빛으로 물들어가 It's all about you. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Di sini kita tengok dia ada tangga, tapi kita tak boleh panjat sebab bahaya. Seni bina chimney ni banyak fungsi dia, tapi mereka tak pasti mana satu kebenaran. Okey, sekarang kita berada di bangunan chimney. Chimney ini telah dibina pada tahun 1900 oleh masyarakat Inggeris. Masyarakat tempatan telah memanggil nama chimney ini sebagai puni. Pembinaan chimney ini telah dibina semasa pendudukan British. Di bangunan chimney ini terdapat banyak spekulasi tentang fungsi bangunan ini. Antara spekulasi yang mengatakan fungsi ini tidak benar, yang pertama ialah pengaliran udara. Pengaliran udara ini tidak benar kerana para pekerja tidak menemui sebarang terowong pun di bawah pembinaan chimney ini. Spekulasi yang kedua pula mengatakan bahawa ini adalah merupakan cerobong asap. Tetapi ia tidak benar kerana para pekerja tidak menemui sebarang jalaga asap pun di dalam menara ini. Spekulasi yang ketiga mengatakan bahawa bangunan chimney ini merupakan rumah api kerana bangunan chimney ini berhampiran dengan kawasan lautan. Spekulasi yang terakhir ini mengenai penduduk tempatan. Penduduk tempatan telah menyatakan bahawa binaan chimney ini sebagai lonceng. Sebab apa? Sebab lonceng untuk memaklumkan bahawa ketibaan kapal-kapal yang berada di perairan lautan. Untuk pengetahuan umum, bangunan chimney ini telah dibina semula oleh Jabatan Muzium untuk memperkukuhkan lagi seni bina chimney ini.